إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi di jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada hari ini kita akan bincang tentang satu tajuk, iaitu mengapa sombong. Sombong sesuatu yang sangat bahaya dan kadang-kadang kita tak perasan bahawa kita terperangkap di dalamnya. Sombong dalam bahasa syariatnya adalah al-kibr. Kibr. Dan ataupun kalau menyombongkan diri, takabur. Dia dalam sifat-sifat mazmumah ni banyak, kan? Ada riya, ada ujub, ada sum'ah, kan? Ada takabur. Kalau riya, dia suka orang tengok amalan dia, kan? Ataupun dia pertontonkan amalan dia. Biasanya dia jarang baca Quran, tapi bila orang tengok dia jadi rajin, kan? Dia solat sunat, biasanya inna a'tayna, tapi perasan hujung-hujung mata tu macam orang tengok Al-Kahfi terus. Kemudian sum'ah. Sum'ah ni dia suka orang dengar dia punya amalan kebaikan dia. Bahkan kadang-kadang dia sampai ke tahap dia puji diri sendiri, dia sebut kebaikan dia, dia suka orang dengar. Sum'ah. Ujub, dia rasa diri dia hebat. Dia rasa diri dia hebat. Semalam dia bangun tahajud, buat 4 rakaat. Dia duk fikir, Tok Imam pun tak bangun ni. Dia rasa macam dia lebih kemah pada Tok Imam. Dia rasa hebat. Ujub. Ni semua sifat-sifat mazmumah yang perlu dielakkan. So salah satu hari ini kita nak bincang adalah al-kibr, iaitu sombong. Orang sombong ni dia pandang diri dia hebat. Dia pandang orang lain tak berapa nak erti, orang lain hina, orang lain lebih rendah pada dia. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan hakikat sombong dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud. Nabi SAW bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr." Qala rajulun inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala inna Allah jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kata Nabi, tak masuk syurga seorang yang dalam hatinya ada mithqala dharrah, sebesar zarah, sekecil-kecilnya. Nabi kata tak masuk dalam syurga seorang yang dalam hatinya ada sedikitnya rasa sombong. Tak masuk syurga. Qal, ada seorang lelaki, qala rajulun, ada seorang lelaki yang ada di sisi Nabi. Dia kata, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Bagaimana kalau ada seorang lelaki yang dia suka baju dia cantik? Cantik ni boleh jadi mahal jugalah. Sebab biasanya yang cantik tu mahal, biasanya begitu. Sebab tu kalau kita tengok orang kaya-kaya nampak handsome, sebab baju dia tu mahal dah. Kemudian wa na'lu hasanatan, dan kasut dia juga cantik. Macam mana kalau hak jenis orang yang suka pakai cantik, pakai mahal? Dia tanya pada Nabi.
Kemudian kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah tu cantik, Allah sukakan kecantikan. Maksudnya pakai cantik, pakai mahal tu dia tak ada masalah. Bahkan Allah suka kecantikan. Allah tu cantik kata Nabi, dan Allah suka kecantikan. Jadi sombong tu yang macam mana? Ni yang Nabi sebut ni. Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong yang dimaksudkan oleh Nabi ialah yang tak masuk dalam syurga ada sikit ni, yang Nabi sebut tadi ni. Yang kata sombong ni batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan memperlekehkan manusia. Hak tu yang sombong. Tapi masyarakat kita kalau dia faham sombong tu apa dia? Kan? Contoh orang mari masjid, baru beli Mercedes dia, bawa Mercedes tu, dia kata Allah takat mari masjid bawa Mercedes, sombong kan? Orang baru balik umrah, belilah baju jubah yang mahal sikit, pakai jubah tu, dia kata Allah berbalik umrah tunjuk pakai jubah, sombong. Seorang kita dia faham sombong tu hanya ke arah tu. Tapi yang Nabi sebut yang tak masuk syurga, kalau ada sikit je dalam hati sombong, Nabi sebut yang lain. Tolak kebenaran dan memperlekehkan orang. Yang tu sombong. Seorang sampaikan kebenaran, dia tolak. Lepas tu bukan saja tolak, perlekehkan orang pula. Orang bagi dalam grup WhatsApp kan, ada tazkirah lah. Kemudian bawah tu ada ustaz sekian. Dia tahu ustaz ni memang aku tak pakai lama dia parti A. Wah kan. Padahal apa yang ustaz tu cakap kebenaran lah. Al-haq kan? Al-haq dicerita tentang satu kebenaran. So tak sewajarnya kita tolak. Tapi masyarakat kita ada yang sampai ke tahap tu, bila dia tak suka dengan kelompok tertentu, dia kata aku ustaz ni lama dah aku tak pakai, dia parti A. Tolak kebenaran dan memperlekehkan manusia. Kita ni kalau kat Perlis lain lah, ni kalau kat negeri lain. Dalam grup WhatsApp contohnya, kita bagilah apa video Mufti Perlis contoh lah. Dia kata aku dia ni aku tak pakai, Wahabi. Tolak kebenaran dan memperlekehkan manusia. Tuan-tuan, jadi kalaulah istilah sombong itu yang diistilahkan oleh Nabi, menolak kebenaran dan memperlekehkan manusia, maknanya ramai sombong. Ramai lah. Bukan saja dalam bentuk percakapan kita seharian, sombong dalam media sosial, sombong dalam grup WhatsApp, sombong dalam Facebook, sombong. Orang dah letak dah tentang kebenaran, dia tolak, perlekehkan pula. Tuan-tuan, bab perlekeh ni saya ada satu pengalaman. Masa saya ceramah isu Syria di Port Dickson. Biasanya saya ceramah isu Syria ni dengan video apa semua 2 jam lah. Ambil masa lama ni. Lepas tu ada seorang budak muda tu, dia pakai jubah, pakai serban. Saya tengok sepanjang 2 jam saya duduk ceramah tu, dia macam gelisah sambil dia duduk main handphone. Dia macam dia ada interaksi, nak minta hujah-hujah apa semua. Tapi tak apalah, saya biarlah dia, tak ada lah sangka buruk apa. Habis dia ceramah, dia angkat tangan. Dia kata, saya nak tanya soalan. Saya pun dah 2 jam, kita tak selesa dah nak buka soalan. Kan? Orang mungkin lapang, orang kan, nak balik. Tapi oleh kerana dia macam mendesak, saya kata tak apalah, okeylah, bolehlah satu soalan. Dia tahu ustaz tadi duk cerita tentang Syiah, bahaya Syiah. Kenapa ustaz tak cerita tentang Wahabi? Wahabi kan lagi bahaya. Tengok soalan dia. Kita dah boleh nampak dah lah. Saya kata, saya cerita isu Syria, yang bahaya di sana adalah Syiah. Yang bahaya di sana Syiah. Tengoklah tempat dia.
Kalau dah bahaya kat sana Syiah, tak payahlah kita cerita hal lain lagi. Ni pun dah 2 jam. Dia tapi Wahabi lagi bahaya. Saya tak tahu lah Wahabi tu apa dia saja. Kan? Saya tak tahu lah Wahabi tu apa dia. Boleh saya tanya Wahabi tu apa? Dia kata Wahabi tu diasaskan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Kan? Dia cakap macam tu. Kemudian saya kata tak apalah, saya kata saya tanya, so apa masalah dia? Dia kata ya, Wahabi mujassimah. Nampak? Dia bukan sekadar dia label, bahkan ada satu istilah mujassimah. Maksudnya golongan ni mentajsimkan Allah, menjisimkan Allah. Jadi bila mujassimah ni saya kata kafir, dia kata kafir. Nampak? Saja saya nak pangkap dia. Saya kata, jadi mujassimah kafir, dia kata kafir. Tapi saya kata tak apalah kalau macam tu kita tak payah bincang lah, sebab kat Malaysia ni tak ada Wahabi. Dia tak ada. Saja saya nak ni dia tak ada. Lepas tu saya kata mana ada, tak ada Wahabi. Saya kata siapa dia, tolong bagi tahu. Dia tak boleh bagi tahu. Kalau tak boleh bagi tahu, kita tutup mah, tak payah bincang, tak ada kat Malaysia. Dia tak ada Mazhar Rora. Main macam tu Mazhar Rora. Kalau geng hak dia suka Tuan Guru Syekh. Nampak? Pasal tak? Kalau geng hak depa suka Tuan Guru Syekh. Kita dengar ceramah berapa tapi nak gelaran Tuan Guru Syekh. Dia kata Mazhar Rora. Dia dah sebut nama. Jadi tadi kamu kata Wahabi mujassimah tu kafir. Jadi kamu tuduh Dr. Mazhar dengan Dr. Rora kafir. Dia dah start. Tuan-tuan, saya cerita ni demi Allah, dia mula-mula dia angkat ni handphone rakam video. Tapi bila dia dah terperangkap kan, dia pun stop, turun, letak balik. Itu kalau saya tak buat pangkap macam tu, memang viral video Sebab sebelum tu selama 2 jam saya duduk ceramah, dia macam duduk berinteraksi, cari hujah dengan member-member dia kot. Jadi sekarang kamu dah tuduh Dr. Mazhar dengan Dr. Rora kafir mujassimah. Jadi kalau mati Dr. Mazhar, Dr. Rora nak tanam mana? Saya tanya. Dia dah gelabah. Saya kata saya macam ni lah, saya tak bincang dengan orang yang suka mengkafirkan orang. Saya tak suka bincang dengan orang yang suka mengkafirkan orang. Dia pun dah stop. Tuan-tuan, sampai ke tahap ni masyarakat kita, yang duk ajak, duk label-label orang ni siapa? Geng-geng ustaz ni. Hak bawah-bawah ni ikutnya. Tuan tengok kadang-kadang dalam YouTube, Wahabi mujassimah. Ustaz duk ajak benda ni. Sedangkan ucapan mujassimah tu kira takfir, mengkafirkan orang. Jadi dalam masyarakat kita, bila kita bagi sesuatu yang kebenaran, kadang-kadang ada orang yang di awal-awal dia mental block, dia tolak terus. Dia tahan ni tak pakai, ni memang aku dah tolak lama dah. Nanti dulu dengar dulu apa dia cakap. Kalau kebenaran, kita kena kata dia ni apa yang dia cakap betul. Tak kira lah parti apa, geng apa, kalau dia bercakap tu betul, kita kena berani cakap apa dia cakap betul. Kerana menolak kebenaran itu satu kesombongan yang Nabi sebut, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dharratun min kibr. Tak masuk syurga seseorang yang dalam hatinya ada sikit je daripada kesombongan. Dan last kali Nabi sebut al-batarul haq wa ghamtun nas. Sombong tu menolak kebenaran dan memperlekehkan manusia. Sombong. Dah bagi dah, aku tak mau. Aku geng ni, puak ni, aku tak mau. Nanti dulu, dengar dulu. Sudah dah ditolak kebenaran dan dia memperlekehkan manusia. Lengkap apa yang Nabi sebut. Ini kesombongan. So tolong hati-hati. Baik. Kemudian kita tengok sebab-sebab kesombongan.
Kenapa boleh jadi sombong? Pertama sekali, ujub. Dia tak ujub ni, dia langkah awal sebelum pergi ke satu stage lagi, iaitu sombong. Sebelum pergi ke kibir, al-kibir ni, sombong, dia masuk ujub dulu. Baru dia pergi sombong. Ujub ni, dia bangga dengan diri dia sendiri. Dia rasa hebat. Bila dia rasa hebat, sudah tentu dia akan pandang orang lain lekeh. Itu peringkat permulaan untuk sampai ke satu tahap yang lebih dahsyat, itu sombong. Jadi tuan-tuan, maknanya kalau kita nak rasa diri hebat, istighfar. Istighfar. Nak rasa diri hebat, ya istighfar. Sebab perasaan itu akan bawa ke satu tahap yang lebih dahsyat, iaitu sombong. Syaitan ni dia pandai nak goda manusia. Antara seorang dengan seorang yang lain, dia punya godaan tak sama. Tak sama. Orang masjid dengan orang tak peduli bab solat langsung ni, syaitan dia tak akan goda dalam keadaan yang sama. Orang masjid contoh, agak-agak syaitan akan ajak pergi tikam nombor ekor. Tak ajak, dia dah tahu orang masjid memang tak layannya. Yang tu tak ada langsung dalam kamus hidup kita. Kalau syaitan ajak pun memang kita tak layan. Kalau orang hak jenis tak peduli bab solat, puasa pun tak kisah, so syaitan ajak pergi tikam nombor pula, yang tu layan lah. Mungkin dia akan layan. Tapi kalau orang masjid ajak tikam nombor ekor, dia tak layan. So modus operandi dia berbeza pula. Masa nak mari masjid tu, tadi nak mari masjid tu, kita pandang orang sekeliling, puak ni boleh duk minum lagi, tak tahu, macam neraka dah puak ni. Duk rasa macam tu. Walaupun tak sebut neraka, tapi duk nampak orang ni kira patutnya kita bukan menghukum, kita berdakwah. Tapi kesilapan kita, awal-awal lagi kita dah hukum. Awal-awal lagi kita dah hukum. Berapa ramai manusia yang kita tengok dalam kehidupan kita, dulunya orang yang tak ada lah bagus sangat pun, tapi di penghujungnya menjadi manusia yang saleh. Ramai kita jumpa yang tu, ramai dalam kehidupan kita. Saya ambil satu contoh. Almarhum Mr. Oz. Mungkin masa dia berlakon dulu, aku memang pelakon-pelakon ni memang tak pakai bagi aku. Mungkin satu ketika dulu itu sikap kita, pendirian kita. Tapi tengok penghujung kehidupan dia, menjadi orang yang dekat dengan masjid, setiap kuliah dia hadir. Dan mungkin dia jauh lebih baik pada kita. Mungkin tuan-tuan lebih baik dengan saya, mungkin dia jauh lebih baik. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa dia dan menempatkan bersama orang beriman. Cuma kita nak sebut tentang kadang-kadang kita bersifat menghukum, kita bukan berdakwah. Awal lagi kita dah hukum. So kalau sifat tu dah ada dalam diri kita, kita mudah akan rasa ujub, rasa hebat, rasa macam ahli syurga. So yang tu bahaya. Kerana perasaan ujub ini dia akan berpindah ke satu stage yang lebih bahaya, itu sombong. Al-kibir. Baik. Bab ujub ni Nabi SAW dalam sebuah hadis, ada dalam silsilah sahihah, kata Nabi, thalathun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan. Syuhun muta'. Syuhun muta'. Syuh ni dia macam, syuh ni dia bakhil, tapi dia juga rakus. Kalau bakhil, dia kedekut. Bakhil tu kedekut, macam Haji Bakhil kan, dia kedekut, tapi dia tak rakus, dia cuma kedekut. Tapi bila Cikgu Murni mai, dia bagi lah. Kalau orang lain mai, orang lelaki mai, dia tak bagi.
Dia kedekut, bakhil. Tapi kalau syuh, dia rakus dan bakhil. Contoh ada tu yang dalam Alibaba tu 40 penyamun tu, Kasim Baba yang Samsudin tu kan, kau tengok ni aku nak yang ni, kau tengok tu aku nak yang tu. So dia rakus dan dia juga bakhil. Dia juga bakhil. Jadi syuh, rakus dan bakhil yang ditaati, ikut je. Ini suatu sikap yang membinasakan, kata Nabi. Wa huwa ya muttaba', dan nafsu yang diikuti. Ikut je apa nafsu kata, tanpa ada penapisan dengan iman. Kemudian wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan ujub seseorang terhadap dirinya, dia rasa hebat dengan diri dia. So perasaan ini, kata Nabi, sesuatu yang membinasakan seseorang. Jadi saya ulang sekali lagi, apabila kita nak rasa diri kita hebat, kan, istighfar. Istighfar. Bila nak rasa diri hebat je berbanding dengan orang lain, astaghfirullah. Kan? Takut-takut dia bermula dengan ujub, lalu dia berpindah kepada al-kibr, sombong. Kemudian Nabi juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi, bainama rajulun yatabakhtaru yamshi fi burdaihi qad a'jabathu nafsuhu fa khasafa Allah bihi al-ardha fa huwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, ketika seorang lelaki yang dia bergaya, memakai pakaian bergaya dengan kesombongan, berjalan dengan mengenakan dua burdahnya. Burdah ni ada yang kalau kita tengok tafsiran dia, pakaian yang macam bergaris-garis kan. Cuma kesimpulan dua burdah ni kira pakaian mahal lah. Senang cerita, pakaian tu mahal. Kemudian kata Nabi, seorang lelaki bergaya dengan kesombongan dengan pakaian yang mahalnya, atau kemudian dia mengkagumi dirinya, lalu Allah membenamkannya ke dalam bumi sampailah hari kiamat. Okey, hadis pertama tadi kita tengok seorang lelaki dia tanya Nabi, macam mana kalau seorang dia suka pakai pakaian cantik dan kasut cantik? Nabi kata, innallaha jamil yuhibbul jamal, sungguhnya Allah tu cantik, Allah suka kecantikan. Tapi dalam hadis ni pula, dia pakai hak cantik, pakai mahal, tetapi Allah akan benamkan dia ke dalam bumi. So apa yang membezakan antara dua hadis ni? Hadis kedua dia sebut orang ni dia pakai dengan kesombongan. Pakai itu dengan kesombongan. So maksudnya kita nak pakai pakaian yang mahal, nak guna benda yang mahal, yang cantik, tak ada masalah. Yang akan jadi masalah kalau menggunakan dan memakai dengan kesombongan. Dia bawa kereta mewah, dia tengok orang lain, dia ni jangan kata lah ni, dia kumpul ni, hidup dia mati, Allah bagi hidup lagi, mati hidup lagi, 7 kali hidup, dia tak akan mampu beli macam aku beli. Sombong. Sedangkan kalau nak pakai kereta mahal contohnya, tak ada masalah, tapi dia memakai itu dengan kesombongan. Itu yang dimaksudkan dalam hadis yang kedua ni. Baik. Kemudian kenapa seseorang tu boleh sombong? Sebab antaranya dia suka merendahkan orang lain. Orang yang tak meremehkan manusia, dia takkan ada takabur. Orang yang tak memperlekehkan manusia, dia takkan ada takabur. So kita ada jenis suka duk perlekehkan orang. Mungkin perlekeh itu bermula dalam hati, kemudian melalui ucapan. Ada orang mungkin dengan ucapan dia tak perlekehkan orang, tapi dalam hati. Ada orang yang mungkin dalam hati dan ucapan, hak ni lagi teruk. So kita ni bila sebut dekat orang-orang masjid ni, mungkin kita orang yang tak perlekehkan dengan ucapan, tapi takut-takut kita ada dalam hati duk memperlekehkan orang lain. Baik. Kemudian tarafu', tarafu' ni suka menonjol diri. Suka tunjul diri.
suka tunjul diri ni tak adalah salah pun, tapi bila suka tunjul diri dia ada sebab-sebab yang lain. Dia nak orang puji dia kan, lalu dia tarafu', dia suka tunjul diri. Sebab tu kalau kita tengok dalam Al-Quran, suka ke depan orang yang ke depan, dia menonjol diri. Kalau tengok dalam Al-Quran, orang yang ada di depan ni antaranya adalah pemuka-pemuka lah, ketua-ketua. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. Pemuka-pemuka, ketua-ketua yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang yang dianggap lemah, yang telah beriman di antara mereka, tahukah kamu bahawa Saleh diutus oleh Tuhannya? Mereka yang dianggap lemah tu menjawab, sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Saleh diutus untuk menyampaikannya. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu. Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. Dan mereka berkata, wahai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah. Ni antara contoh orang sombong. Selalunya pemuka-pemuka lah, ketua-ketua. Bukan saja kaum Nabi Saleh, kaum-kaum yang lain juga, hatta Nabi Muhammad SAW. Antara yang menolak dakwah Nabi adalah orang-orang yang ada kuasa. Abu Jahal, Abu Lahab, hatta Abu Sufyan. Walaupun Abu Sufyan masuk Islam akhirnya, tapi ketika permulaannya dia menentang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam kerana kuasa. Kerana kuasa, kesombongan tu kerana kuasa yang ada. Sebab dia dah suka, dia duduk depan, dia dipuji oleh orang. Nanti kalau nak ikut Nabi jadi pengikut pula. Tak dilihat sebagai ketua. Sebab dia dah tertonjol dalam masyarakat. Baik. Sebab tu dalam ayat ini Allah sebut tentang bagaimana kaum Nabi Saleh. Sama aja dengan kaum-kaum yang lain. Nabi Saleh telah mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak. Dan mereka menganggap pengikut-pengikut Nabi Saleh ni semua orang miskin, orang tak ada kuasa, orang tidak berdaya. Sehinggalah mereka mencabar kepada Nabi Saleh untuk keluarkan unta betina daripada bukit. Yang dah keluarkan, kemudian akhirnya mereka bunuh unta betina tu, kemudian mereka cabar supaya Nabi Saleh bawa ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah musnahkan mereka dengan kesombongan yang telah mereka lakukan. Baik. Orang yang berakal, akal yang baik, dia tidak memerlukan ketinggian di dunia ni. Kan? Kerana ketinggian di dunia ni hanyalah sementara. Sementara yang dia perlukan ialah ketinggian di akhirat yang kekal. Sebab tu Allah sebut tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang yang tidak ingin ketinggian, yakni menyombongkan diri dan berbuat kerosakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. So maksudnya dia tak mahu ketinggian di dunia ni, sementara aja. Hebat macam mana pun sementara aja. Berapa ramai orang yang dulunya kuat, lalu bila berlalu masa dia menjadi orang yang lemah. Sementara aja. Dulu pantang orang silap sikit, penyepak selalu. Berlalu masa bila dia tua, Allah telah mengambil tenaga dia yang dia sombongkan dulu. Berapa ramai orang yang kaya akhirnya jatuh miskin dan dia sombong ketika dia kaya. Tuan-tuan, masa PKP dulu banyak perniagaan yang tutup. Mungkin ada orang yang dia fikir dia takkan miskin.
dengan kekayaan yang dia ada. Allah bagi wabak ya. Negara laksanakan PKP untuk tempoh beberapa bulan, terpaksa tutup perniagaan. Dulu sombong. So kesombongan yang dia sombong dengan harta yang dia ada tak lama. Itu dunia. Dia sombong kerana tenaga, tak lama. Itu dunia. Ketinggian yang sebenar adalah di akhirat, bukan di dunia. Baik. Kemudian mengikut hawa nafsu. Allah berfirman, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap yang datang kepadamu seorang rasul membawa satu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombong, maka berapa orang di antara mereka kamu dustakan dan berapa orang yang lain kamu bunuh. Surah Al-Baqarah. Tuan-tuan, ayat ni lebih khusus kepada Yahudi diturunkan. Sebab apabila Rasul bawa suatu kebenaran, mereka oleh kerana kebenaran yang Rasul bawa tu tak ikut hawa nafsu. Tak ikut hawa nafsu. Mereka nak Nabi ni daripada bangsa Yahudi. Lalu bila Nabi datang pada bangsa Arab, tak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tolak. So bukan kepada orang Yahudi je. So siapa saja yang menolak kebenaran itu, mereka masuk di dalam ruang kesombongan. Sombong ni dia punya bencana dia sangat besar. Akibat dia sangat besar. Sebab sombong ni dia dosa yang pertama dilakukan oleh siapa? Iblis. Iblis. Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata Allah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka yang lain sujud kecuali iblis. Iblis tak mau sujud, kenapa? Aba, dia enggan. Wastakbara, dia sombong. Dia enggan tu kerana dia sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia daripada kalangan orang-orang, mereka daripada kalangan orang-orang yang kafir. Ayat yang lain, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya kecuali iblis, dia menyombongkan diri dan dia adalah di kalangan orang yang kafir. Jadi sombong, dia enggan. Pertama sekali enggan, yang kedua kerana sombong. Ada orang dia enggan kerana dia jahil. Kita ambil contoh lah, ambil contoh. Tutup aurat. Khususnya bagi perempuan lah, sebab perempuan lebih banyak aurat dia. Tutup aurat. Ada orang dia enggan tutup aurat tu sebab dia jahil. Dia berdosa di atas kejahilan dia lah. Sebab apa? Dia tak belajar. Ada orang dia enggan, abah tu dia enggan tu kerana dia ikut hawa nafsu dia. Kenapa hang tak tutup aurat ni? Dia tak, aku bukan tak tahu benda ni dosa, tapi trend kan? Aku bukan tak tahu berdosa, nanti tua nanti aku taubat lah, tapi aku muda ni aku nak ikut trend. Dia ikut hawa nafsu dia. Satu kategori lagi, aba macam iblis ni, aba wastakbara. Dia enggan kerana sombong. Hang siapa tak tutup aurat? Peduli apa aku tutup aurat? Kan? Kubur hang, kubur aku. Kubur hang, kubur aku, kubur aku. Hang jaga kubur hang, aku jaga kubur aku. Sombong. Sombong. So iblis kategori aba wastakbara. Dia enggan dan dia sombong. Baik, sombong, kalau kita tengok beberapa ayat yang tadi ni kan, yang Allah sebut sombong, istakbara wa kana minal kafirin, sombong dan mereka di kalangan orang yang kafir. Maka sombong ni dia sinonim dengan
kekufuran sinonim dengan kesyirikan, sombong. Bermula dengan kesombongan, dia akan bawa kepada yang lain-lain yang lebih bahaya. Baik. Kalau kita tengok tentang kesombongan, siapa yang sombong ataupun takabur kepada kebenaran, walaupun kebenaran tu datang kepadanya dibawa oleh seorang budak, kan? Atau orang yang dia benci ataupun orang yang dia musuhi, maka sesungguhnya takabur dia itu bukan kepada orang tu, kepada Allah, kan? Dia tolak kebenaran yang orang tu bawa. Dia tak suka orang tu, dia tolak. Orang tu yang bawa tu kebenaran tu daripada siapa? Allah sebut al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu daripada Tuhan kamu. Kebenaran tu bukan milik ustaz tu, bukan milik ustaz ni, bukan milik orang tu, bukan milik orang ni, bukan milik parti tu, bukan milik parti ni, bukan milik puak tu, bukan milik puak ni, tapi al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datang daripada Tuhan kamu. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan kamu jadi orang yang ragu-ragu. Maksudnya kebenaran tu daripada Tuhan. Orang yang bawa tu kebenaran tu daripada Allah. So kalau kita tolak kebenaran itu, kita bukan tolak orang tu, kita tolak kebenaran yang datangnya daripada Allah. Ni yang kita sebut tadi ni, aku hak ni orang ni memang aku tolak lah apa yang dia cakap pun. Jangan macam tu. Dia cakap tu benda apa? Tentang kebenaran yang dibawa daripada Allah, tutup mata siapa yang cakap. Kerana itu kebenaran yang disampaikan. Yang ni yang kita nak ubah susah. Masyarakat kita lah khususnya, nak ubah memang susah. Dia kalau dia tutup hati dengan puak sekian, golongan sekian, parti sekian, dia tutup semua sekali. Baik. Kemudian orang yang sombong, akibat dia, kalau kita tengok akibat dia, tempat dia adalah dalam neraka. Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Masuklah kamu dalam pintu-pintu neraka jahanam itu sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam seburuk-buruk bagi tempat orang menyombongkan diri. Orang sombong tempat dia dalam neraka. Bahkan bukan saja perkataan sombong tu, yang Nabi sebut mithqala dzarrah, sikit je ada kesombongan. Bahaya. Kita duk main salat kan, main bukan salat 5 waktu saja, kita main masjid pula, jaga amalan kita, tiba-tiba ada sikit sombong. Nabi sebut la yadkhulul jannah, tak masuk syurga. Hak ni kena jaga sungguh. Sebab tu bila ada topik khas ni, saya rasa saya kena cakap benda ni. Bukan untuk tuan-tuan, untuk saya dulu, untuk peringatan kita bersama. Nabi sebut yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamati amthala dharri fi suwari rijali yaghshahum adh-dhullu min kulli makanin fayusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma bulas taghluhum narul anyar yusqawna min usarati ahli an-nari tinatal khabal. Pada hari kiamat, hadis ni hadis hasan, ada dalam Adabul Mufrad. Kata Nabi, pada hari kiamat orang yang sombong akan dihalau masa hari kiamat nanti, dikumpulkan seperti semut kecil. Kata Nabi, seperti semut kecil dihalau ke satu tempat. Tapi dihalau, Nabi kata seperti semut kecil dalam bentuk manusia. Kehinaan meliputi mereka dalam pelbagai sisi. Dihalau ke satu tempat, kemudian mereka sangat hina pada ketika itu. Kata Nabi, mereka akan dihalau menuju ke sebuah penjara di dalam jahanam yang namanya Bulas. Halau masuk dalam neraka jahanam, dahlah neraka jahanam. Dalam neraka jahanam pula disediakan penjara untuk golongan yang sombong yang dinamakan Bulas. Kemudian minuman mereka dalam neraka jahanam itu adalah nanah penduduk neraka, iaitu tinatul khabal.
Dahlah sombong dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dalam neraka jahanam khusus penjara untuk golongan sombong, minuman mereka adalah nanah daripada penduduk neraka. Sangat hina. Orang sombong, dia sombong, dia rasa dia hebat, dia seorang lain lekeh. Dia rasa dia hebat tu, Allah beri kehinaan yang dahsyat di akhirat. Kerana dulu hang rasa hang hebat sangat di dunia, nah di akhirat kehinaan meliputi mereka seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesombongan juga merupakan tirai penghalang masuk syurga. Allah berfirman, fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fi. Turunlah kamu dari syurga itu kerana kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri dalamnya. Kemudian begitu juga orang sombong, antara kebinasaan kepada orang sombong ni, dia menjadi sebab kepada su'ul khatimah. Sombong boleh menjadi sebab kepada su'ul khatimah, kematian yang buruk. Kan kita selalu minta, Allahumma khtimli bihusnil khatimah, kan? Ya Allah, matikanlah aku dengan mati yang baik. Wala takhtim alayya bisu'il khatimah, dan jangan matikan aku ketika ataupun mati yang buruk. Apa maksud kita minta mati yang baik ni? Maksud dia ialah ketika kita buat kebaikan, ketika itulah Allah ambil nyawa kita. Tuan-tuan, kita ni ada dosa banyak. Hari ni ada yang orang tak buat dosa lagi? Rasanya tak ada, pakat buat dosa belaka. Jadi kita sedar bahawa kita manusia yang berdosa. Tak kira dia ustaz ke, dia penceramah ke, manusia berdosa. So dalam kehidupan kita ni ada je sisi-sisi dosa yang kita buat, sama ada orang tahu ataupun orang tak tahu. Jadi di ketika kita tahu kita manusia yang buat dosa, kita minta pada Allah, ya Allah, matikan aku ketika aku buat kebaikan, jangan matikan aku ketika aku buat dosa. Macam tu. Apa bila minta mati dalam kebaikan ni, selalu orang kita kalau mati kebaikan ni kira mati dalam masjid lah, tengah sujud, dia akan jadi viral. Sedangkan kebaikan itu sangat luas, pintu syurga itu sangat banyak, kebaikan tu sangat luas. Orang mati dalam masjid, yalah baguslah mati dalam masjid tengah sujud kan, baguslah kan. Tapi orang hanya fokus, oh ni mati baik. Orang mati tengah gotong royong, tak ada siapa pun dia nampak dia mati dalam keadaan yang baik, sedangkan dia gotong royong, dia buat benda baik. Itu yang disuruh oleh agama. Tapi orang tak nampak itu mati, suatu mati yang baik. Dia tolong orang. Ada orang dia lalu highway, tengok ada tayar, dia berhenti motor dia ambil tayar tu, dia buang ke tepi, dia takut satgi orang langgar. Tiba-tiba ada lori langgar dia. Orang tak nampak benda tu satu mati yang baik. Jadi hak kita minta ni, ketika kita buat amal saleh, apa saja amal kebaikan, masa itulah Allah ambil nyawa kita. Jangan, ya Allah, masa aku buat dosa, sebab kita tahu kita buat dosa. Dalam kehidupan kita ni, kita tahu kita orang yang buat dosa. Minta, ya Allah, janganlah masa aku buat dosa tu kamu ambil nyawa aku. Baik. Kemudian begitu juga Allah sebut, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah kunci mati hati orang yang sombong. Jadi sebab tu bila orang sombong, Allah kunci hati dia. Khawatir, Allah kunci hati ni sampailah penghujung kehidupan dia. Sebab tu yang dikatakan orang yang sombong, dia boleh menjadi orang yang mati dalam keadaan yang buruk. Kita bagi laluan azan, nanti tersambung sikit lagi.
Baik tuan-tuan, kita sambung sikit lagi. Dalam satu hadis yang bertaraf hasan li ghairi, ada dalam ahadith silsilah al-hadith sahihah, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Law lam takunu tudhnibuna la khiftu alaikum ma huwa akbaru min dhalika al-ujbu al-ujb." Nabi sebut, jika kamu tidak berbuat dosa, sesungguhnya aku khawatirkan kamu pada perkara yang lebih besar dari itu, iaitu ujub. Kita dah sebut dah tadi, ujub ni dia satu takah nak pergi ke satu level, iaitu sombong. Nabi sebut, kalau kamu tak buat dosa, aku takut lebih besar kamu buat daripada itu, iaitu ujub. Macam hak kita sebut tadi ni lah, orang masjid dia tak buat dosa-dosa besar ni, biasa tak buat lah. Jadi bila dia tak buat dosa, Nabi kata Nabi takut suatu yang lebih besar yang dia buat, iaitu ujub. Dia rasa diri dia hebat. Bila dia tengok orang buat dosa tu, dia rasa Nabi takut yang tu. Jadi kita yang takut tengok orang tu, Nabi takut apa yang berlaku kepada kita, iaitu ujub. So perasaan ujub yang saya sebut tadi ni, yang ni bila ada ujub, nak rasa diri hebat je, kena singkirkan lebih awal. Sebab ia akan pergi ke satu stage yang lebih bahaya, yang disebut sebagai al-kibr, iaitu sombong. Tuan-tuan, bila kita sebut sombong, ada orang dia sombong sebab harta. Ada orang sebab dia sombong sebab pangkat dia. Ada orang sombong dengan tubuh dia yang kuat, yang hebat, dan kelebihan-kelebihan lain. Padahal kalau kita tengok apa kelebihan-kelebihan yang ada pada kita tu, semua Allah bagi. Dia rasa dia lebih harta tu Allah bagi. Dia rasa tenaga dia kuat, dia boleh kalahkan orang lain, dia jadi sombong, dia kira nak demah orang je, hak tu pun Allah bagi. Dia rasa pangkat dia tinggi, dia rasa orang lain lekeh, yang tu pun Allah bagi. So kalaulah kita boleh sedar yang semua tu adalah nikmat yang Allah berikan, maka sombong tu tak patut ada pada kita. Baik, tuan-tuan, saya nak tutup dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya hadis sahih Muslim. Dalam sebuah hadis, anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali. Ada seorang lelaki, dia makan tu, dia ada di sisi Nabi, dia makan dengan tangan kiri. Dia makan dengan tangan kiri. Faqal, Nabi kata, kul biyaminik. Makan dengan tangan kanan. Dia makan tangan kiri, Nabi kata makan dengan tangan kanan. Dia kata, la astati'. Aku tak boleh. Aku tak mampu. Nabi kata, la astata'. Kamu takkan mampu. Kemudian ma mana'u illa al-kibr, tidaklah menghalang dia untuk makan tangan kanan melainkan dia sombong. Qal fama rafa'aha ila fi. Kemudian lelaki ni dia tak boleh nak angkat tangan dia sampai ke mulut dia, sampai bila-bila. Nabi suruh makan tangan kanan, dia tak mampu. Dia tak boleh. Tak boleh, tak mampu tu Nabi kata sebab dia sombong. Menolak tu sebab sombong. Akhirnya dia tak mampu untuk angkat tangan dia sampai bila-bila, tangan kanan dia. Sombong. Yang tu baru dunia. Akhirat kita dah sebut dalam hadis tadi ni, betapa kehinaan kepada orang yang sombong, yang dulunya mereka merasa diri mereka hebat, Allah memberi kehinaan yang sangat dahsyat di akhirat kelak. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat, dan tazkirah ini memberi kesan dan kepada diri saya terlebih dahulu dan pada kita semua. Dan kalau ada terkasar bahasa, saya mohon maaf, dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.